Okey, kita ada 5 orang lagi yang tak boleh masuk. Kenapa tak pasti cikgu? Okey, tak apalah nanti kalau dia join nanti cikgu akan admit lah. Alright, so untuk hari ni kita pergi kepada topik ini topik baru standard electrode potential. Ini topik baru yang dimasukkan dalam redox reaction atau redox equilibrium. Okey, so untuk semua, alright, untuk exam nanti, okay, perhatian okay, topik dia daripada yang cikgu ajar tu sebelum ni sampailah topik hari ni. Standard 1.2 ni, standard electrode daripada 1.0, 1.1, 1.2 untuk ujian setara pada next week. Agak banyaklah sedikit soalan, 30 soalan, semua objektif. Jadi cikgu nak ingatkan sekali lagi, bila soalan objektif, hati-hati. Yang keduanya ialah untuk semester ni, ujian setara hanya ada satu ni je. Jadi dia punya carry mark tu tinggi. Okey, 30% untuk pengiraan PNG daripada satu ujian setara. Jadi cikgu nak kamu bila exam nanti pastikan buat betul-betul lah supaya dapat keputusan yang elok. Nanti pengiraan PNG pun akan jadi lebih baik lah. Sebab ia tidak ada, kalau sebelum ni ada 2 ujian selaras, maknanya kita akan ambil satu-satu 15-15. Okey, tapi yang ni disebabkan ada satu je ujian setara, jadi markah jadi tinggi lah. Jadi takutnya siapa yang dapat rendah kesan kepada PNG kamu nanti. Okey, tak naklah berlaku macam tu. Penting PNG ni untuk kamu, especially bagi mereka-mereka yang rasa habis SPM hujung tahun ni nak terus sama belajar. Ingat tu. Okey, sebab untuk program MARA masih ada. Okey, program MARA tu masih ada. Cuma siapa yang dapat tu Allah alam lah. Tu kena tanya kaunselor lah. Benda tu, tapi biasanya PNG tu tak ambil kira. Mesti dapat yang tinggi. Okey. Okey. So, sekarang ni dah bulan 2, dah hampir hujung bulan 2. Kamu exam nanti SPM bulan 11, hujung bulan 11. Tak lama dah tu. Ada 9 bulan lebih lagi. Jadi, masa sekejap je. Cikgu risaunya, bila dalam keadaan sekarang ni, dia, masih lagi PKP, tak boleh jumpa. Salah. Jadi cikgu pun kalau dalam keadaan PKP macam ni pun masalah jugalah. Lebih baik bersemuka, senang cikgu nak ajar kamu. Bila bersemuka tu sebenarnya lebih baik kita nak ajar kamu. Cikgu nak ajar kamu, nak terangkan lebih baik. Okay. Alright. So, sekarang kita ada 46 termasuk 46 termasuk cikgu kot. Ni ada 3 orang atau 4 orang lagi yang tak boleh join Okey, tak apalah, kita kalau macam tu kita teruslah kepada top dia punya okey, tengok kepada 1.2 standard electrode potential. Yang ni penting juga sebab nanti kita dah akan jumpa voltage cell, electrolytic cell dia berkait dengan electrochemical series kalau dulu.
Electrochemical series itu masih boleh digunakan, tapi yang ini lebih kepada standard electrode potential. Keupayaan electrode piawai. Bahasa Melayunya ialah keupayaan electrode piawai. So, siapa yang tengok kadar ketek bahasa Melayu tu itulah dia. Okey, siapa pula masuk ni? Sekejap Okey, boleh? Okey, untuk hari ni, okey, sepatutnya apa yang kamu buat lagi, ada beberapa perkara lah kat sini. Okey, yang pertamanya, okay, you should be able to describe the standard electrode potential. Kat situ kita akan tengok dia punya apa dia standard electrode potential. Okay. Okay, kita nak tentukan determine oxidation agent dengan reducing agent based on value of standard electrode potential. Okay, yang ketiganya kita akan tengok E0. Standard electrode. Standard electrode. E0 tu macam mana? Untuk menentukan predict the following atom or ion that will undergo oxidation or reduction. And then kita juga tengok strength of oxidizing agent and reducing agent. Boleh? Tapi kamu dalam ni tak perlulah to determine the E0 value sebab they have to know how is done. Jadi macam mana kita nak buat. Okey, untuk hari ni sahaja. Takut sebab benda baru, takutnya kamu pening lah. Hari tu cikgu dah sebut juga tentang E0 value for displacement reaction. Dia ada kaitan dengan displacement reaction. Kalau E0 dia semakin negatif, maka semakin kuat dia punya displacement sebagai reducing agent. Ingat hari tu ni cikgu dah sebut. Okay, so minggu lepas juga cikgu tinggalkan note ni dah ada. Minggu lepas cikgu dah bagi kepada kamu supaya kamu perhatikan, kamu tengok. Sebab minggu lepas cikgu ada meeting meeting bersama dengan BPM, Bahagian Pendidikan Menengah, dan bersambung dengan meeting kat maktab. Jadi itulah hari minggu lepas tak boleh nak masuk kelas dengan kamu. Tapi cikgu ada bagi, ada dua, satu YouTube, satu lagi ialah tentang standard electrode potential yang kita akan belajar hari ni. Cikgu akan cuba terangkan secara insyaAllah. Kalau tak faham tu boleh tanyalah nanti. Okay. Alright, sebelum kita pergi kepada standard electrode potential, kita tengok dulu standard hydrogen electrode. Sebab hydrogen electrode ni dia bersekali dengan standard electrode potential. Yang ni mesti tahu dulu apa dia. Okey, sampai kamu tengok buku teks lah. Kalau ada buku teks, rasa cikgu dah bagi buku teks maya tu. Kalau boleh buka lah. Kalau tak boleh macam mana tengok je. Okey, so kita tengok dulu kepada standard hydrogen electrode SHE. Ni adalah standard hydrogen electrode, di mana electrode untuk saintis okey, digunakan untuk reference ataupun penyelidikan bagi half cell potential reaction. Half ni maksudnya ialah half equation yang dah kita jumpa itu. Ataupun setengah persamaan tindak balas ataupun persamaan separuh. Macam-macam lah dia guna istilah. Half equation. Tapi perlu ingat bahawa untuk standard electrode potential, untuk standard hydrogen electrode equal to 0, which form the basis one need to calculate cell potential using different electrode or different concentration. Okay, so yang ni sebenarnya tak apa, kamu untuk standard potential pun electrode tu masing-masing dah ditentukan oleh saintis. Okay, so sebenarnya untuk standard hydrogen electrode ni merupakan redox electrode which form
the basis of thermodynamic scale of oxidation reduction potential. So yang ni pun kalau tak tahu tak apa. Cuma yang perlu kamu tahu what is the standard hydrogen electrode. Boleh? Okay, so ni adalah standard hydrogen electrode sebenarnya. Okay, di mana? Okay, yang ni di mana tengok gambar raja tu. Ini daripada buku teks. Okay, kita ada dua hydrogen gas ni daripada proses voltaic cell ataupun electrolytic cell. Okay, hydrogen gas at 1 atmosphere dihasilkan daripada voltaic cell ataupun hydrolytic cell. Okay, tapi yang ni untuk menentukan ni ialah kita ada platinum electrode, okay, disambung daripada electrode platinum coated with platinum oxide. Okay, so dekat situ the function dia dah ada untuk meninggikan, untuk memperluaskan, increase the surface area of platinum. Okay, kamu dah belajar tentang rate of reaction itu kan? Surface area tu akan jadi besar untuk absorb hydrogen gas. Untuk absorb hydrogen gas. So the hydrogen molecule in closer contact with hydrogen ion in the solution. So inilah kaedah yang dibuat. Siapa yang nak masuk? Okay, kejap cuba tutup dulu. Hakim Okay, siapa lagi yang tak boleh nak masuk ni? Ada lagi siapa? Alright, so di mana, okay, asid yang digunakan adalah dalam elektrolit tu asid 1% mol desimeter padu of hydrogen ion. Maknanya asid ni sebarang asid yang boleh digunakan, tapi yang sebaik-baiknya ialah nitric acid dan hydrochloric acid digunakan sebagai electrolyte dia. Okay, ini susah sikit so kita ada standard hydrogen electrode. Okay, so standard hydrogen electrode half cell. Jadi seperti yang ada dalam gambar rajah ni lah. Okay, so dari segi gambar rajah penuhnya untuk benarnya daripada hydrogen standard electrode tu digunakan untuk mendapatkan standard electrode potential value. Okay, SEP standard electrode potential ataupun dikenali sebagai E0 dia. So, tengok gambar rajah cikgu tu yang sebelah kiri tu tu dan yang sebelah kanan. Tapi guna platinum electrode, boleh? So dekat sini contoh yang paling okay, contoh ni kat sini kita guna zinc lah, dan kita boleh guna elektrod bukan setakat zinc je, elektrod yang berlainan. Jadi sebelah kiri dan sebelah kanan tadi, okay, sebelah kanan tu kita akan salurkan dengan hidrogen gas. Okay, boleh? Hidrogen gas yang disalurkan mesti pada 1 atmosfera. And then electrode platinum yang dibungkus okay, ataupun coated with platinum oxide. Dan elektrolit cikgu beritahu dah, acid okay, 1.0 mol of hydrogen ion, acid hidroklorik atau nitric acid. Tapi sebaik-baik nitric acid lah. Okay, dia lebih stabil berbanding dengan sulfuric acid. Sebab sulfuric acid sebab dia adalah 2 base acid, maka dia tidak akan menghasilkan 1.0 mol of hydrogen ion. Jadi dia akan menghasilkan 2.0 mol per decimeter sebab concentration of acid tu lebih tinggi. Okey, sebab tu kita tak guna sulfuric acid kat situ. Okey, yang berikutnya kita ada salt bridge. Itu salt bridge ni function dia sama macam kita dah jumpa dalam YouTube. Salt bridge ni ataupun jambatan garam, bertindak sebagai jambatan garam untuk pengaliran ion, bukan pengaliran elektron. Elektron tak boleh mengalir, mengusi elektrolit. So untuk membenarkan pengaliran ion-ion baru berfungsi. Okey, boleh? Apa? Baik,
Okey. So hari tu sebelum kita masuk dulu, cikgu dah terangkan untuk elektrod, type of electrode kita ada dua kan. Type electrode kita ada dua. Satu inert electrode, satu kita ada active electrode. Okey, so sebelah sini kita ada dua lah. Satu zinc electrode tu active electrode. Dan ada beaker tu dia adalah platinum. Yang ni ialah inert electrode. Ingat tu inert electrode ada dua. Satu carbon, ada satu platinum. Boleh? Dan dua-dua inert. Tapi dekat sini untuk standard hydrogen electrode, ingat tu, dia tak boleh guna carbon. Sebab dia mesti guna metal. Sebab carbon is non-metal. Okey, jadi sebab tu dia guna platinum, inert platinum. Sebab platinum tu ialah metal. Okey, so ini adalah kaedahnya bagi penentuan standard electrode potential. Berapa zinc kita akan dapat. Okey, boleh. So ini adalah proses dia. Kita set up electrolyte, kita alihkan hidrogen dengan zinc electrode. And then solution dekat zinc tu mesti sama. Ingat tu, dia punya electrolyte, metal, electrode dengan solution dia mesti sama. Kalau zinc dekat situ, mesti bawah tu mesti ada ion zinc. Kalau kita guna copper kat atas tu electrode, bawah pun kena guna copper ion. Faham? Boleh? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey. Boleh. Alright. Okey. Kalau dapat okey. So sebenarnya benda ni yang dibuat. Standard electrode potential ni yang dibuat. Tapi saintis dah tentukan untuk kita. Jadi jangan risau lah. Tapi tak tahu lah. Mungkin dalam eksperimen ada benda ni. Kita nak tentukan dia punya standard electrode potential. Okey. So inilah yang dibuat oleh ahli sains. Sebenarnya ditentukan oleh ahli sains. Faham tak? Okey. Ni ialah yang dah dicari untuk kita. Okey, yang paling atas sekali kita ada lithium. Lithium, potassium, kalsium, sodium, magnesium, aluminium. Semua berasaskan ke bawah. Okey, so semakin ke atas tu. Okey, semakin ke atas. Okey, daripada bawah semakin ke atas is more. Semakin membentuk kekuatan strength of reducing agent meningkat. Daripada bawah positif negatif tu semakin kuat. Okey, taraf dia ialah sekat mana? Kosong-kosong, ingat tu. Potential standard hydrogen electrode 0.00, ingat tengah-tengah tu. Boleh. Kemudian semakin ke atas dia jadi semakin negatif. Semakin tinggi negatif, maka reducing agent dia semakin bertambah. Boleh? Dia semakin ke bawah, the strength of oxidizing agent semakin meningkat. Okey, boleh? Boleh. Dapat. Semakin ke bawah, dia semakin kuat oxidizing agent. Boleh? So, semakin ke atas, reducing agent semakin kuat. Maka dia akan bentuk apa dia? Dia akan bentuk oxidation process. Yang semakin ke bawah akan senang bentuk reduction process. Okey. Dapat? Boleh? Boleh cikgu. Okey. Okey. So, yang ni dah ada. Jangan risau. Mungkin exam nanti dia bagilah. Kata bagi macam mana nak tahu kan? Okey. Cuma sekarang ni bila dia pakai standard electrode potential series, dulu dia sampai sodium je. Tak banyak macam sekarang ni. Sekarang ni banyak meningkat lithium, potassium, kalsium, sodium ditambah sekali lah. Tapi jarang kalau untuk kita guna tu. Alright, boleh? Okay, so
Itulah dia. Kaedah nak buat ialah seperti dalam gambar rajah ni figure apparatus set up to determine standard electrode potential of zinc. Ini contoh zinc. Kalau bahan lain, untuk logam lain, contoh ferrum, aluminium, kita gunakan kaedah yang sama. Okey, tunggu sekejap ada pelajar nak join siapa ni? Okey, ada lagi seorang lagi. Siapa? Okay. Right. Alright, so untuk standard electrode potential ni, okay. So concentration ion aqueous solution must be 1.0 mole. Ini standard dia. Yang ni ialah standard dia. Tak boleh tukar je jadi 2.0 mole. Boleh. So yang kedua, gas pressure at atmosphere or 101 kilo Pascal. Temperature mesti pada 25 darjah Celsius or 298 Kelvin. K tu ialah Kelvin. Kelvin ni standard unit for fizik kan. Kalau kimia kita pakai Celsius. Okay, dah belajar kan? Kelvin ya. Okay, yang ni concentration ion tu elektrolit dia. Untuk tentukan, kalau kamu nak pakai magnesium, magnesium lah kat situ, concentration ion dia. Gas pressure tadi, gas pressure untuk hidrogen. 1 atmosfera, tak boleh ubah. Ubah dia jadi lain. Maka bacaan elektrod potential dia berubah. Kalau kita ubah dia punya standard ni. Boleh? And then platinum used as inert electrode when half cell is not a metal electrode. So, kena pakai platinum. Tadi aku dah cakap. Okay, so apa dia standard electrode potential? Ini dari segi maksud dia. Pakai yang ni boleh. Okay, electrode potential is the potential difference produced when equilibrium is established between metal M and the aqueous solution containing metal M plus ion in half cell. Okay, half cell mana half cell dia? Kenapa disebut half cell? Tak tahu kan? So half cell dia yang pertama ini adalah tengok PowerPoint cikgu ni. Ini satu half cell. Boleh? Yang hidrogen, standard hidrogen electrode tu half cell dia. Jadi mesti ada standard hidrogen electrode tu. Kalau tak ada ni, dia tak akan jadi, tak boleh suka standard electrode potential. Dan another ialah kita ada solution dan kita ada zinc. Itu another half shell. Boleh? Ada dua kan? Okay. Jadi ada satu-satu tambah dua, dia jadi satu voltage cell yang lengkap. Okey. Boleh? Boleh tak? Boleh cikgu. Okey, takut pening ni sebab benda baru kan? Kamu tak pernah jumpa lagi sebelum ni. Kamu first batch yang belajar benda ni. Dalam fizik tak tahu lah. Fizik ada tak benda ni? Ada tak dalam fizik? Tak ada juga? Tak tahu. Ada lagi sebenarnya. Tak ada lagi. Mungkin ada lah kot. Tak tahulah. Alright, insyaAllah. Boleh. Okay, so tadi standard electrode ni ialah electrode potential different. Atau keupayaan. Potential keupayaan disebabkan oleh perbezaan produk dekat half cell dia. Bila kita guna metal dengan aqueous solution dia. Boleh? Okay. Okay, tadi balik semula kepada tadi tu kan. Okay. So tadi kita ada kalau berasaskan kepada kita punya standard electrode. Tadi aku dah terangkan sedikit. Semakin ke atas maka the strength of reducing agent semakin besar, meningkat. Semakin ke bawah strength of oxidizing semakin meningkat. Semakin ke atas dia akan jadi semakin
oxidation process, semakin ke bawah dia akan jadi reduction process. Boleh? So tadi sama balik ni sebenarnya sama je. Cuma ada penambahan kat situ. Jadi, so molecule or ion with more positive or less negative standard electrode potential, negative standard electrode potential yang pertamanya ialah so semakin ke bawah dia makin senang terima elektron. Boleh, has a greater tendency to accept electron. Jadi maksudnya ialah easier to undergo reduction reaction dan dia semakin kuat oxidizing agent. Maksudnya molekul or ion with more positive. Ingat tu dia setakat dia tengah-tengah kat mana? Hidrogen kan. Sebab hidrogen tadi kosong-kosong. Dia semakin ke atas, semakin ke bawah. Ada dua tu. Kalau ikut standard dia punya series tadi. Boleh? Dapat series dia tadi tu kan, semakin dia hidrogen kosong-kosong. Dia semakin ke atas tu dia jadi semakin negatif. Di bawah hidrogen tu dia jadi negatif, positif. So molecule or ion with more positive or less negative, dipanggil less negative standard electrode potential or E node dia, maka dia semakin senang terima elektron. Boleh? Dari segi ion dia, ion positif tadi semakin senang terima elektron. So easier to undergo reduction reaction, stronger oxidizing agent. Next is atom or ion with a more negative or less positive standard electron inok dia, maka dia semakin senang untuk membebaskan elektron. So it has greater tendency to release electron. Dia juga semakin senang. Kejap Hello. Ya. Minta maaf saya ada kelas ni. Boleh. Okey. Sama. Okey, sorry ada telefon pula. Aduh. Okey, so tadi kalau dia semakin more negatif, dia punya E node atau less positive standard, less positive semakin kurang maknanya jadi negatif lah. Okey, so yang pertama greater tendency to release electron, maknanya semakin senang untuk membebaskan elektron. Okey, semakin senang untuk dia jadi oxidation reaction, oxidation process, and then dia semakin stronger, semakin kuat dia punya reducing agent dia. Okey, boleh? Dapat tu? Okey, so benda ni sikit je ni. Okey. Contoh. Okey, contoh. Okey, tengok contoh cikgu sebelah kiri tu. Kita ada, alright. Alright. Okey, tengok sebelah kiri, tengok sebelah kanan tu. Sebelah kanan tu dia punya penceritaan dia. Okey, tengok sebelah kiri. Okey, copper wire dicelupkan ke dalam argento nitrate solution. So dekat sini ada tindak balas tak? Does a reaction occur between copper and silver nitrate? Right. So sebenarnya ada tindak balas antara copper dengan argentum nitrate. Boleh? Alright. So ini juga adalah voltage cell. Kenapa? Sebab voltage cell sebab kita ada yang pertama kita ada electrode copper, dan kita ada argentum nitrate. So dekat sini ialah apa yang berlaku kat sini akan berlaku tindak balas. So displacement pun berlaku dekat sini. Kenapa berlaku? Kita tengok dulu kepada dia punya potential difference. Yang pertama tengok potential dia copper kat situ ialah
Yang ni kena ingat balik dalam series dia tu. Okey, untuk potential standard electrode dia untuk copper positif 0.34 volt. Manakala argentum adalah satu argentum ion dia ialah 0.80 volt. Nilai inok dia. So, mana lebih besar? Okey, argentum lebih besar kan? Dari segi positif dia. So, lebih besar daripada copper. So, maksudnya ialah dari segi potential electrode dia, copper tu lebih tinggi kedudukan daripada argentum berdasarkan series dia. Okey. Kita tengok balik tadi, series tu. So, mana copper? Copper adalah alright. Copper ke atas, argentum mana? Kat bawah tu kan. Yang cikgu garis biru. So, dekat sini Okay, so sini adalah argentum, yang ni semakin ke bawah tadi ingat tu, semakin senang untuk oxidizing agent, maka semakin senang untuk membentuk reaction. Manakala copper sebab dia lebih atas daripada argentum berdasarkan inok dia, maka copper akan jadi oxidation process sebab dia bertindak sebagai reducing agent. Okey, boleh bacaan dia ke situ? Dapat? Okey, so kena ingat ni. So kat sini. So E value of copper is less positive or more negative than electron of inok for argentum. So copper is a stronger reducing agent than argentum. Okey, boleh. Okay, so Cu atom has higher tendency to release electron to form copper to positive. Ingat. Okey, so yang sebelah atas tu semakin senang untuk buang elektron dibandingkan dengan yang di bawah. So copper undergoes oxidation dekat situ. Okey, yang seterusnya ialah E value of argentum ion tadi. Okey, boleh? Dia semakin lebih kecil daripada copper tu positif, lebih besar daripada copper tadi. More positive than E value is more positive than E0 for copper ion. So ion argentum is stronger oxidizing agent than copper 2. Positive means that argentum ion higher tendency to accept electron. So argentum ion undergoes reduction. So sekarang ni copper is able to replace argentum from argentum nitrate solution. Okay, so sekarang ni displacement reaction berlaku. Okay, boleh? Dia sama macam yang cikgu ajar itu berdasarkan kepada electrochemical series pun sama. Okay, so sekarang ni electrochemical series tu masih ada. Cuma diperluaskan kepada E0. Sebab E0 ni lebih detail daripada electrochemical series. Okay, boleh? Okay, so sekarang ni jadi bila untuk displacement, nanti voltaic cell kita akan belajar electrolytic cell. Kena ingat dia punya E0 dia. Kena tahu E0 dia. Which one is higher, which one is lower, which one is more positive, which one is less positive, which more less negative, which more